Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan, roh manusia yang sudah mati memang tak boleh kembali ke dunia. Mereka tak boleh kembali malam Jumaat, bulan Ramadan seperti mesej yang kita biasa dapat, ataupun kembali untuk jadi hantu balas dendam. Itu semua cerita kagu. Alhamdulillah, pagi ni kita bertemu lagi tuan-tuan, dan insya-Allah kali ini saya akan memberi sinopsis juzuk yang ke-18. Juzuk yang ke-18 sempena hari ke-18 Ramadan. Juzuk yang ke-18 ni ada 3 surah. Itu surah Al-Mu'minun, orang beriman, surah An-Nur, cahaya, dan juga bahagian awal surah Al-Furqan, pembeza. Surah Mu'minun ni daripada ayat 1 sampailah kepada ayat yang ke 11. Allah Ta'ala cerita sifat orang beriman dan akhir mereka ni akan memperolehi ganjaran syurga Firdaus. Jadi kesimpulan mudah pada ayat-ayat ni, kita boleh katakan orang beriman adalah syarat minimum untuk ke syurga. Kalau Muslim tu boleh masuk syurga, tapi mungkin selepas menjalani beberapa hukuman. Tetapi orang beriman seolah-olah kita katakan seperti mereka direct ke syurga. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 16 ni Allah Ta'ala cerita mengenai keadaan manusia mula daripada disenyawakan dalam rahim ibu dia daripada air mani, sampailah hidup, sampailah bangkit di akhirat ataupun kiamat besok. Dan ayat yang ke-14 ni sama seperti surah Al-Hajj semalam. Dia mengandungi cerita ataupun teori embriologi peringkat kejadian manusia. Seterusnya kita perhatikan daripada ayat yang ke-23 sampailah kepada ayat yang ke-50 53. Ini kisah para nabi, mula pasal Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya. Cuma satu perkara yang cantik untuk kita bincang adalah ayat yang ke-53. Allah Ta'ala kata apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap pihak rasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Maksudnya semua orang rasa dia betul. Agama mana pun dia rasa dia betul. Itu adalah fitrah Allah Ta'ala buat pada manusia. Jadi oleh kerana itu, kita orang Islam sebagai pendakwah perlu faham perkara ini. Kita perlu menjaga sensitiviti, sebab semua orang dia rasa dia betul. Jadi kita nak menyampaikan mesej Islam kepada orang lain, gunakanlah cara yang paling sempurna, paling logik. Jangan kita serang. Kita kata agama dia, mula-mula sekali kita kata agama dia tak betul. Ini akan menimbulkan rasa defensif dan mereka akan tolak mentah-mentah. Kemudian mula daripada ayat yang ke-57 sampailah ayat yang ke-61, sama juga Allah Ta'ala cerita mengenai sifat ahli syurga. Dan satu sifat ahli syurga yang patut kita fikir adalah ayat ke-60. Allah kata orang yang hatinya risau, resah, bimbang, amalnya tidak diterima Allah. Masuk ahli syurga ni, orang beriman ni, dia tidak rasa selesa dengan amalan dia. Bukan kata dia perasan, aku dah semayang, syurga dah aku dah. Orang beriman bukan macam tu. Dia rasa risau sepanjang masa. Seterusnya ayat 71. Allah Ta'ala ceritakan nafsu manusia sangat bahaya. Dan Allah kata kalau sekiranya kebenaran perlu mengikut nafsu manusia, sudah pasti alam semesta akan musnah. Seterusnya ayat yang ke-91. Allah Ta'ala cerita bagaimana alam ini tidak boleh punyai dua Tuhan ataupun banyak Tuhan. Kenapa? Setiap Tuhan akan membawa idea masing-masing, dan sudah pasti alam semesta ini akan musnah. Dan ayat 96 sampai 98, ini cara nak hindari kejahatan setan manusia dan juga setan jin. Dan ayat 97-98 ni doa yang bagus, doa untuk menghindari gangguan dan juga kehadiran syaitan. Kita minta siap-siap pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hindarkan kedatangan mereka. Okey, di awal tadi saya sebut mengenai orang mati tak boleh kembali. Mana dalil dia? Ayat yang ke-99, 100. Ayat ni jelas Allah Ta'ala sebut bila manusia mati, ada manusia ni dia nak balik semula ke dunia, tetapi Allah Ta'ala halang. Allah Ta'ala kata apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kata-kata yang dia cakap. Wa min waraihim, di depan mereka ada barzakh, dinding pemisah antara dunia dengan orang mati sehinggalah hari kiamat. Dan alam barzakh tu mana dalil dia? Inilah ayat yang ke
99%. Sebab tu tuan-tuan, saya tegaskan di sini, mesej yang biasa kita dengar bila bulan Ramadan roh orang beriman dibenarkan balik ke dunia, tak boleh, tak ada. Itu tak betul. Ini ayat ni menjelaskan perkara itu, dan ada juga hadis-hadis lain. Jadi selepas ini cukup-cukuplah kita duk percaya roh boleh balik. Kenapa? Perjalanan roh manusia ni laluan sahala dan tak boleh kembali lagi ke dunia. Kemudian seterusnya, kalau kita perhati lagi ayat 106 sampailah akhir surah Al-Mu'minun ni cerita bagaimana peristiwa akhirat. Orang yang bersalah mengaku kesilapan dia, tetapi mereka nak balik semula ke dunia. Allah Ta'ala tak benarkan, Allah Ta'ala tempelak mereka. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, kehidupan di dunia ni sebenarnya sangat singkat. Dan ayat terakhir tu tuan-tuan, 115 sampai 118 ini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, sangat popular, biasa digunakan dalam rawatan-rawatan orang kena jin, sihir dan sebagainya. Apa rahsia dia? Dalam tafsir Ibnu Kathir ada sebuah riwayat bagaimana seorang lelaki ditimpa sakit bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang tersohor. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat, antaranya ayat daripada ayat 115 sampai 118, lalu lelaki itu sembuh. Dan bila lelaki itu sembuh, dia pun cerita ke Nabi. Nabi pun tanya, kamu baca ayat mana? Disebutlah ayat-ayat ni. Lalu Nabi kata, kalau orang beriman yang yakin sekalipun, kalau baca pada gunung, gunung sudah pasti akan hancur berkecai. Kemudian tuan-tuan, kita pindah surah yang kedua dalam juzuk yang ke-18, surah An-Nur. Surah An-Nur ni, dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar kata, ajarkan kepada wanita kamu surah An-Nur. Sebab dalam surah An-Nur ini, daripada ayat 1 sampai 10, dia cerita mengenai hudud, hukum berkaitan dengan zina, hukum berkaitan dengan li'an, tuduh orang tanpa saksi, hukum berkaitan dengan li'an. Li'an ni contohnya suami isteri. Suami mendakwa melihat isterinya berzina, tetapi dia tidak boleh membawa saksi yang 4. Lalu mereka melaksanakan hukum li'an, maksud sumpah laknat. Dan selepas sumpah itu dilakukan, mereka akan terpisah, tak boleh bersatu kembali sebagai suami isteri sehinggalah mati. Dan kemudian ayat yang ke-11 tuan-tuan sampai ayat 26, ini cerita Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Dan kalau kita bacakan ayat-ayat dalam surah ini, banyak pengajaran. Antaranya Allah Ta'ala kata, sangka baik dulu lain kali kalau dengar berita-berita yang busuk. Ini pada ayat yang ke-12. Kemudian sama juga ayat yang ke-16, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, sepatutnya kalau dengar berita apa saja, tak payahlah sibuk-sibuk nak bercerita. Sebab ayat ni kata apa? Laula idh sami'tumuh. Kenapa tidak ketika mereka orang beriman mendengar berita-berita tak elok ni? Qultum, kamu kata, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tak patut bagi kami nak bercakap benda ni. Jadi kita ni biarlah kita tahu mengurus berita dan jaga komen kita. Jangan semua benda kita nak komen. Sama juga ayat yang ke-21, Allah Ta'ala kaitkan dalam cerita Aisyah difitnah ini, jejak langkah syaitan. Maksudnya orang yang jenis suka komen, suka bercerita, walaupun benda tu tak dapat dipastikan, nak komen. Sebenarnya orang-orang macam ni adalah orang yang terjerumus dengan dalam perangkap syaitan. Ayat yang ke-22 ini kelebihan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dia selalu membantu seorang sepupu dia nama Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ni bagi sepupu beliau yang miskin. Semasa di Mekah lagi dia bantu Mistah. Bila hijrah ke Madinah pun dia bantu lagi Mistah. Tetapi bila Abu Bakar dapat tahu Mistah antara orang yang terlibat memanjangkan berita Aisyah ni, dia pun bersumpah dia tidak mahu membantu Mistah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allah Ta'ala suruh Abu Bakar maafkan Mistah, dan Allah Ta'ala beri jaminan pengampunan. Abu Bakar pun menyambung kembali hubungan silaturahim. Kemudian ayat 27 sampai ayat 28, 29 ini adab dalam rumah tangga. Nak masuk rumah orang kena minta izin. Kemudian 30, 31 ini hukum berkaitan jaga mata, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Cuma ayat yang ke-31 ini hukum berkaitan dengan aurat. Dan antara kesilapan ramai orang perempuan sekarang ni pakai tudung, mereka belik kepala, tidak menutup dada. Sedangkan dalam ayat yang ke-31, panjang perbincangan dia, Allah Ta'ala kata apa? Tudung kepala mesti menutup belahan dada. Itu yang pertama. Yang kedua, di hujung ayat yang ke-31 Allah Ta'ala kata apa? Jangan dihentakkan kaki supaya orang tahu apa gelang kita pakai. Dan ayat ini menjadi prinsip kepada sebarang tindakan wanita yang boleh mengundang fitnah, macam minyak wangi, berjalan gedik dan sebagainya.
Kemudian banyak lagi tuan-tuan cerita-cerita dalam surah An-Nur ataupun juzuk yang ke-18. Saya kira kalau saya huraikan semua sekali, dan sebenarnya saya nak huraikan semua sekali, tapi masanya suntuk. Kita tengok antara contoh ayat yang ke-58. Ini Allah Ta'ala sebut dalam rumah tangga ni kena ada adab dia. Contohnya anak-anak kecil, hamba abdi, orang gaji kena masuk ke bilik kita, jangan main serbu sahaja. Bilik suami isteri kena minta izin pada 3 waktu. Sebelum subuh, ketika waktu tengah hari, dan juga selepas isyak. Kenapa itu? Waktu biasa kita berehat dan kita dedahkan aurat. Jadi kalau mereka serbu masuk macam tu, tak berapa elok lah pandangan matanya. Dan yang menarik lagi, ayat 58 ini Allah Ta'ala sebut 3 waktu yang diiktiraf sebagai waktu manusia tidur. Dan kalau kita bermimpi pada 3 waktu ini, insya Allah mimpi kita mungkin mempunyai petanda-petanda tertentu. Kemudian ayat yang ke 62, 63 sampai akhir ni cerita adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh panggil Nabi dengan panggilan-panggilan biasa. Tak boleh panggil ya Muhammad, kena panggil dengan gelaran ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan sebagainya. Kemudian surah Al-Furqan tuan-tuan, banyak juga isu-isu, cuma kalau saya nak sentuh ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ni cerita dia ahli neraka besok bila dicampakkan ke dalam neraka, mereka meraung supaya segera mati. Lalu Allah kata, jangan minta sekali mati, kena minta banyak kali mati. Sebab apa? Dahsyat sungguh azab neraka ni. Dan dikatakan kalau baca ayat tafsir ayat ini, iblis semasa di dunia dia tak mau mati. Tetapi bila dimasukkan ke dalam neraka, dia adalah makhluk pertama dimasukkan ke dalam neraka, dia segera meraung supaya cepat mati. Inilah ironinya iblis. Dan itulah tuan-tuan lebih kurang juzuk yang ke-18. Sebenarnya banyak lagi saya nak cerita, tapi ini adalah ringkasan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dan ini akan bangkitkan lagi semangat kita untuk tadabbur juzuk yang ke-18. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.